berbagai pihak. Berdasarkan kajian lapangan anda ke tapak warisan sejarah, huraikan pandangan anda tentang peranan berbagai pihak dalam usaha memelihara dan memelihara warisan tempatan. Sebelum saya mulakan terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya sendiri iaitu Nur Aini Alia binti Muhammad Hazimi bersama rakan saya yang lain iaitu Fatin Nur Syahira binti Muhammad Insyir, Lenahan binti Kunjuk Ahmad dan Raja Suari anak perempuan Rahman. Pemeliharaan adalah untuk menghentikan sesuatu struktur itu menghadapi kemerosotan lanjut, reput atau keadaan usang. Struktur itu akan dipastikan selamat dan kukuh tetapi tidak menjangkakan pembangunan semula. Dalam pemeliharaan ini akan melalui teknik membantutkan atau memperlahankan proses kemerosotan dan reput sesuatu struktur itu. Struktur ini dibaik pulih agar ia lebih selamat, boleh didiami dan berguna. Penyelenggaraan biasa dan perbaikan kecil juga boleh dilakukan. Ini tidak akan mengubah atau memudaratkan rupa fabrik atau sejarah suatu struktur. Pemeliharaan pula ialah kerja-kerja membaik pulih keadaan bangunan dengan menggunakan bahan yang hampir mungkin sama seperti masa mula-mula bangunan itu dibina. Antara tindakan pemeliharaan ialah pemeliharaan, pembaik pulihan, pembinaan semula, pemilihan dan penyesuaian. Pemeliharaan seperti yang saya jelaskan sebelum ini adalah untuk menjaga struktur daripada usang. Pembaik pulihan ialah kerja-kerja membaik pulih dengan mengekalkan keaslian seni bina dan bahannya. Pengekalan seni bina dan bahan ini adalah mengikut kesesuaian dan sebaiknya dikekalkan seperti asal. Pembinaan semula pula dilakukan pada bangunan bersejarah yang telah musnah. Bangunan ini musnah disebabkan oleh faktor manusia dan juga faktor persekitaran. Pembinaan tersebut menggunakan bahan dan teknik yang asal dalam bentuk asal. Pemulihan dan penyesuaian adalah sesuatu proses di mana sesuatu harta itu dikembalikan kepada keadaan kebergunaan melalui pembaikan atau pengubahan. Pada masa yang sama, bahagian najis harta itu dipelihara dari segi seni bina sejarahnya. Berdasarkan definisi pemeliharaan dan pemeliharaan, dapat dilihat kedua aspek ini adalah berbeza. Pemeliharaan hanya kepada menjaga sesuatu itu supaya tidak rosak dan bertahan lebih lama, manakala pemeliharaan melalui banyak proses lain daripada menjaganya dengan baik. Pemeliharaan lebih kepada mengembalikan semula struktur itu seperti yang asal. Beralih pula kepada definisi warisan. Definisi warisan ini banyak dan daripada pelbagai sumber. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat tahun 2007, warisan adalah sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dengan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi terdahulu. Jika dilihat dari segi undang-undang, menurut Akta 179 Harta Benda Perubahan 1976, apa jua tinggalan turun-temurun sama ada ia buatan atau sunnah jadi, yang ahli atau tidak ahli, yang nampak atau tidak nampak. Akta Warisan Kebangsaan 2005 mendefinisikan warisan adalah seperti warisan kebangsaan, mana-mana tapak warisan, objek warisan, warisan kebudayaan bawah air atau mana-mana orang hidup diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan. Maksud ini dikandung di dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan. Secara keseluruhannya, warisan adalah bermaksud tapak, objek dan warisan kebudayaan di bawah air sama ada disenaraikan atau tidak dalam daftar. Warisan juga terdapat warisan asing dan warisan kebangsaan. Warisan ini ialah mana-mana butiran yang ditetapkan dan dilindungi sedemikian oleh perundangan sesuatu negara asing yang merupakan suatu pihak kepada suatu treaty tentang perlindungan objek atau bahan kebudayaan. Maksudnya, warisan asing ini mendapat perlindungan oleh perundangan dan telah mendapat persetujuan. Warisan kebangsaan ialah mana-mana tapak warisan, objek warisan, warisan kebudayaan di bawah air atau mana-mana orang hidup yang diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan di bawah Seksyen 67. Warisan mempunyai dua jenis. Yang pertama ialah warisan ketara dan kedua pula ialah warisan tidak ketara. Warisan ketara ini sesuatu yang tetap, tidak bergerak dan kekal dilihat. Warisan tidak ketara pula ialah ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya bahasa dan persyaratan. Ini juga berkaitan dengan kegiatan budaya suatu masyarakat yang terdapat dalam kehidupan sehari mereka dan telah biasa dilakukan sejak turun-temurun. Warisan ketara ini terdapat dua kategori iaitu statik dan mudah ahli. Statik adalah seperti tapak tanah bersejarah, monumen bangunan atau sesuatu yang tidak boleh dipindahkan. Sebagai contoh, tapak tanah bersejarah ialah Lembah Bujang, Pusat Bandar Lambang Melaka dan kawasan perlombongan Sungai Lempeng. Monumen pula ataupun bangunan adalah seperti istana, kubu, makam dan menara.
Contohnya, yang kita boleh lihat Istana Kuning di Kuala Kangsar Perak, Menara Condong di Teluk Intan. Alam semula jadi juga adalah warisan ketara yang estetik seperti hutan, gunung, gua, sungai, flora dan fauna, geologi. Berdasarkan contoh-contoh ini, dapat dilihat bahawa warisan ini tidak boleh diubah dan perlu kekal sahaja di satu tempat itu, sekaligus dapat mengekalkan nilai sejarahnya. Mudah ahli ialah artifak-artifak yang boleh dipindahkan seperti batu nisan, tekstil, ukiran kayu, manik dan manuskrip. Contoh-contoh bagi warisan tidak ketara pula ialah acara perayaan, ritual dan kepercayaan, seni persembahan, seni tampak, seni perubatan tradisional, sukan dan permainan tradisional. Di Malaysia, seperti yang kita sedia maklum, kita mempunyai pelbagai acara perayaan yang terdiri daripada pelbagai kaum, seperti masyarakat Melayu menyambut Hari Raya Aidilfitri, kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina, kaum Iban menyambut Hari Gawai dan sebagainya. Antara contoh upacara ritual pula ialah mencukur rambut bayi bagi masyarakat India selepas bayi berumur sebulan dengan tumbuh rambut pertama untuk dipersembahkan kepada Dewa Ganesha dan 9 bulan. Warisan tempatan menjadi lambang identiti kepada sesebuah negara. Warisan ini akan semakin terhakis jika tidak dijaga dengan baik oleh pihak yang bertanggungjawab, tidak kiralah sama ada pihak kerajaan, NGO, masyarakat dan lain-lain. Warisan tempatan sepatutnya diberikan perhatian yang khusus kerana ia adalah sesuatu yang amat bernilai dan memaparkan jati diri bangsa negara. Perubahan secara tradisional dan pembangunan atas nama kemajuan sebenarnya boleh menyebabkan warisan ini terhakis. Pembangunan yang agresif juga telah membawa kepada kemusnahan, kepupusan, kehancuran dan kehilangan. Namun begitu, jika pembangunan dilakukan secara terkawal, ia dapat menyumbang kepada negara dari segi dana, iaitu melalui industri pelancongan. Industri pelancongan ini boleh menarik pelancong tempatan ataupun dari luar negara. Oleh itu, kita lihat betapa pentingnya jika warisan tempatan ini dapat dikekalkan dan dijaga dengan baik. Warisan tempatan yang bernilai ini amat perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan dengan melakukan tindakan yang sebaiknya untuk memberi perlindungan yang sewajarnya. Dengan ini, kerajaan telah memperkuatkuasakan beberapa perundangan undang-undang yang sedia ada untuk mengatasi masalah ini. Pemeliharaan melalui perundangan akan lebih menjamin perlindungan berdasarkan peruntukan yang termaktub di dalamnya. Oleh itu, keperluan terhadap perundangan warisan bagi memberi pemeliharaan warisan tempatan amat penting kerana memberi perlindungan komprehensif dan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk slide seterusnya, saya akan mengambil kira untuk menerangkan tentang peranan pelbagai pihak dalam usaha memelihara dan juga memelihara warisan tempatan. Baiklah, pihak pertama yang akan kita lihat ialah pihak kerajaan. Okey, melalui pihak kerajaan, usaha untuk memelihara dan memelihara warisan tempatan ini adalah dengan penubuhan AWK pada tahun 2005. AWK merupakan singkatan bagi Akta Warisan Kebangsaan. AWK 2005 ini merupakan hasil rancangan Malaysia ke-9. Maka Akta Warisan Kebangsaan ini telah diperkenalkan. Akta ini telah diwartakan pada 31 Disember tahun 2005 dan telah berkuat kuasa pada 1 Mac tahun 2006. Berikutan pindaan terhadap perlembagaan, maka AWK 2005 ini telah memperkenalkan aspek perundangan yang telah pun merangkumi pelbagai perkara yang berkaitan dengan warisan. Boleh dikatakan bahawa Akta Warisan Kebangsaan ini tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan juga memelihara warisan yang ada di Malaysia. Merupakan satu akta bagi peruntukan terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan warisan kebangsaan, warisan semula jadi, warisan di bawah kebudayaan di bawah air, harta karun dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Akta Warisan Kebangsaan ini juga telah memperkenalkan beberapa mekanisme baru untuk mengurus tapak warisan di Malaysia yang merangkumi penubuhan beberapa perkara. Baiklah, bahagian ketiga dalam Akta Warisan Kebangsaan ini telah pun memperuntukkan tentang pentadbiran warisan diletakkan di bawah Pesuruhjaya Warisan. Pesuruhjaya Warisan ini merupakan antara 5 jabatan yang telah pun ditubuhkan yang ada dan wujud dalam Akta Warisan Kebangsaan. Peruntukan ini menekankan tentang hal ehwal penetapan tapak, pendaftaran objek, penyelenggaraan daftar warisan, kawalan penyelenggaraan dan pengendalian dana warisan terhadap spesifikasi kategori warisan untuk disenaraikan, penilaian aktiviti pemeliharaan,
kebenaran penggalian serta penyelenggaraan dokumen yang berkaitan. Pada bahagian 4, Akta Warisan Kebangsaan ini pula memperlihatkan tentang kumpulan wang yang mengendalikan kos pemeliharaan dan juga pemeliharaan kawasan warisan serta membeli warisan dan kawasan konservasi. Kawasan konservasi di dalam akta ini lebih merujuk kepada kawasan perlindungan, sebagai contoh hutan rimba dan sebagainya lah yang menjadi kawasan perlindungan. Pada Seksyen 38 pula membolehkan kerajaan tempatan melakukan pemeliharaan dan juga pemeliharaan tapak warisan, manakala Seksyen 41 membolehkan menu-menu pelihara bagi memelihara dan memelihara tapak warisan. Oleh itu dapat dilihatlah bahawa seksyen dan juga peruntukan yang wujud dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 ini memperlihatkan tentang cara untuk memelihara dan juga memelihara warisan kebangsaan ataupun warisan sejarah yang merangkumi bukan hanya monumen, bangunan-bangunan bersejarah, tetapi juga melibatkan tentang warisan lainlah seperti warisan kebudayaan negara kita seperti tarian, makanan dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya ialah Jabatan Warisan Kebangsaan. Jabatan Warisan Kebangsaan bertanggungjawab dalam pemeliharaan ini dengan mengawal semua aktiviti dan kerja yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan warisan. Terdapat garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan yang melibatkan konsep pemeliharaan terhadap keaslian bahan binaan, meliputi keaslian reka bentuk, keaslian kerja binaan dan juga keaslian tata letak. Seterusnya juga telah digariskan garis panduan yang tertumpu kepada pemeliharaan terhadap struktur bangunan bersejarah tersebut seperti struktur dinding, lantai, bumbung, shieling, pintu dan tikar, dan juga perkara-perkara lainlah yang berkaitan dengan struktur bangunan tersebut. Oleh itu dapat dilihat bahawa melalui Jabatan Warisan Kebangsaan, iaitu garis panduan telah ditetapkan tersebut adalah untuk memelihara dan juga memeliharalah bangunan bersejarah tersebut daripada usang ataupun rosak. Baiklah, yang seterusnya masih juga dalam peranan pihak kerajaan, kita lihat perundangan sedia ada yang wujud sebelum Akta Warisan Kebangsaan tahun 2005 dikubal dan juga ditubuhkan. Peruntukan Seksyen 102 dalam Akta Kerajaan Tempatan pada tahun 1976 telah memperlihatkan dengan jelas berkaitan peranan kerajaan tempatan yang boleh mengadakan peruntukan bagi penubuhan, peraturan dan juga pengurusan termasuk tempat atau bangunan bersejarah serta muzium. Selain itu, dalam akta ini juga wujud Peruntukan 101 yang memberikan kuasa tambahan kepada kerajaan tempatan untuk menyelenggara dan memberi sumbangan terhadap penyelenggaraan bangunan bersejarah dan juga tempat bersejarah. Namun begitu, perundangan sedia ada ini telah pun dikubal kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005 untuk pemeliharaan dan juga pemeliharaan harta warisan. Perundangan ini telah pun dikubal kerana dikatakan bahawa enactment dan juga akta yang wujud sebelum ini adalah kurang sistematik. Oleh itu, Akta Warisan Kebangsaan 2005 ini telah dikubal untuk memastikan pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan, bukan sahaja warisan yang berkaitan dengan bangunan sejarah, monumen sejarah dan sebagainya, tapi juga warisan kebangsaan dapat dipelihara dan juga dipelihara dengan baik. Baiklah, yang seterusnya kita lihat peranan pihak ilmuwan dalam usaha untuk memelihara dan juga memelihara warisan sejarah negara kita. Baiklah, berdasarkan aspek pendidikan, maka dapat dilihat bahawa pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan sejarah ini dapat dilakukan oleh golongan ilmuwan dengan mendidik anak muda dengan melakukan kajian ke atas bangunan warisan yang masih ada untuk mempelajari berkaitan dengan sejarah kehidupan manusia dan juga budaya masyarakat. Bagi konteks pendidikan yang sebegini, lazimnya dapat diterapkan dan juga dipupuk dalam kalangan pelajar universiti, khususnya yang mengambil kos sejarah dan juga mengambil kursus yang berkaitanlah dengan sejarah seperti arkeologi, sejarah gunaan dan sebagainya. Di samping itu, jika terdapat anak muda yang tertarik terhadap pemeliharaan dan juga pemeliharaan ini, maka peluang boleh diberikan kepada mereka untuk mempelajari asas seni bina pertukangan yang boleh membantu dalam pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan warisan sejarah tersebut oleh mereka yang berilmu dalam hal ini. Jadi perkara ini boleh dikaitkan dengan kemahiran lah apabila ialah mempelajari asas seni bina pertukangan dan sebagainya kan. Selain itu, golongan yang pakar dalam sejarah seperti guru sejarah dan pensyarah secara tidak langsung boleh membuka lipatan sejarah tersebut dan boleh merasam minat generasi muda dalam memelihara dan juga memelihara bangunan warisan.
Penulisan jurnal dan juga tesis oleh pensyarah, terutama dalam bidang sejarah atau mereka yang arif dalam bidang sejarah berkaitan dengan kepentingan pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan sejarah ini secara tidak langsung akan memberi kesedaran kepada semua pihak untuk memelihara dan juga memelihara warisan sejarah negara kita dengan lebih baik. Baiklah, kita lihat peranan oleh pihak NGO. NGO yang terlibat dalam pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan sejarah ini ialah Badan Warisan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysia Heritage Trust. Badan Warisan Malaysia ini telah ditubuhkan pada tahun 1983 dan bertanggungjawab dalam perlindungan dan juga pemeliharaan binaan dan budaya warisan negara. Dan NGO ini juga lebih bermatlamatkan dan juga dikatakan sebagai beramal secara sukarela. Ahli NGO ini dikatakan telah terlibat secara menyeluruh dalam kerja-kerja pemeliharaan struktur binaan dan juga tapak warisan. Misalnya Istana Tengkulong di Terengganu, Pasar Seni dan Rumah Penghulu di Kuala Lumpur. Kedua-dua ini adalah contohlah bangunan bersejarah dan juga tempat bersejarah yang telah dipelihara dan juga dipelihara struktur binaan dan tapak warisannya oleh Badan Warisan Malaysia. Selain itu, terdapat juga NGO lain seperti Yayasan Al-Buhari dan juga Yayasan Budi yang terlibat dalam pemeliharaan warisan tempatan kita. Misalnya, Yayasan Al-Buhari merupakan salah satu entiti yang menguruskan Muzium Kesenian Islam Malaysia. Baiklah, kita telah pun sampai kepada peranan terakhir iaitu peranan masyarakat. Jadi berdasarkan kategori pelajar sekolah, dapat dilihat pihak sekolah memainkan peranan yang penting untuk melakukan pendedahan terhadap kepentingan pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan sejarah ini supaya terdidik generasi yang faham. Misalnya dengan lawatan ke tempat dan bangunan bersejarah. Oleh itu di pihak sekolah, daripada pihak sekolah berdasarkan mata pelajaran sejarah secara spesifiknya, maka lawatan bersepadu dan juga aktiviti pembelajaran yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemeliharaan tentang warisan sejarah ini bolehlah dilakukan. Di samping itu, bagi mengetengahkan peranan masyarakat dalam pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan ini, maka pihak muzium boleh menjalankan peranan dengan menjadi pihak yang menjadi penyebar dan juga pendidik masyarakat berkaitan dengan muzium. Oleh itu, berdasarkan pameran yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan peranan mereka dengan peka terhadap sejarah dan juga budaya mereka. Oleh itu, apabila mereka faham, maka mereka akan lebih menghargai dan mempunyai empati terhadap sejarah. Masyarakat juga boleh menunjukkan kebersamaan dengan kerajaan negeri dan persatuan dengan mematuhi akta yang telah ditetapkan untuk memelihara dan memelihara warisan sejarah ini daripada terbuka. Dan akhirnya masyarakat juga perlu menerapkan nilai civic yang baik. Nilai civic yang baik ini dapat dilihat apabila masyarakat menjaga kelakuan mereka daripada membuang sampah merata-rata, daripada merosakkan tempat dan juga tapak warisan sejarah yang mereka kunjungi, dan sentiasa menjaga. Maka dengan cara itu, secara tak langsung mereka juga telah memelihara dan juga memelihara tapak warisan sejarah negara kita. Seterusnya adalah kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan dan tapak kebangsaan. Kepentingan yang pertama adalah tapak warisan dan monumen negara dikenali sebagai identiti negara. Warisan dan tapak kebangsaan atau bangunan bersejarah wajar dikekalkan sebagai identiti negara kita. Kebanyakan bangunan sejarah ataupun monumen dibina berdasarkan pengaruh dan ciri-ciri pemerintahan waktu terdahulu. Hanya di Malaysia kita boleh lihat bangunan atau monumen yang bercirikan Belanda, Portugis, Melayu, Cina, India, iaitu di Bandaraya Bersejarah Melaka dan Pulau Pinang. Bandar yang diiktiraf sebagai bandar warisan dunia oleh UNESCO ini adalah merupakan identiti yang membentuk landscape masyarakat negara kita. Hal ini demikian kerana kemajmukan bangsa dan agama tidak menjadi penghalang kepada permuafakatan untuk hidup aman dan sentosa dalam sebuah negara. Pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah ini akan memastikan nilai muafakat dalam diri setiap warga negara sentiasa diraih apabila mereka dapat melihat dan hidup dalam suasana seperti di Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang. Ini merupakan contoh tapak warisan UNESCO yang terdapat di Pulau Pinang. Yang sebelah kiri merupakan Muzium Peranakan Pulau Pinang yang terkenal dengan cerita atau sejarah Baba Nyonya yang dulu tinggal di Pulau Pinang. Di sebelah kanan pula Lebuh Culia Pulau Pinang yang terkenal dengan beberapa kedai tradisional yang menjual pakaian tradisional pelbagai kaum dan juga terkenal dengan makanan.
adalah sumber penyelidikan dan pendidikan. Bangunan bersejarah juga mustahak untuk dikekalkan supaya menjadi sumber penyelidikan dan pendidikan di negara kita. Pelbagai ilmu yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Misalnya, di Lembah Bujang, Kedah, di mana terdapat pihak pemaju yang tidak bertanggungjawab, mereka ingin membangunkan kawasan yang meliputi kawasan bersejarah seperti Lembah Bujang. Namun tersebut, aktiviti seperti ini dengan pantas telah dipantau oleh Kerajaan Negeri Kedah supaya tidak diceroboh. Beberapa tahun selepas itu, sebuah tapak arkeologi ditemui berdekatan Lembah Bujang yang menunjukkan bukti ketamadunan awal di negara kita bertahun lama dahulu. Proses arkeologi dan penyelidikan dapat dijalankan dengan penemuan artifak-artifak lama yang bernilai dalam sejarah negara kita. Penemuan artifak ini menunjukkan pengaruh awal agama Hindu-Buddha di negara kita. Contohnya di Lembah Bujang, terdapat monumen-monumen atau patung-patung candi Borobudur ataupun candi yang menunjukkan pengaruh agama Hindu-Buddha. Pada masa kini pun kita boleh pergi tengok di Kedah, terdapat juga yang pelbagai candi yang menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha. Justru, bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri dan langkah pemeliharaan dan pemeliharaan kemaslahatan bangunan bersejarah adalah penting untuk dikekalkan. Ini merupakan Lembah Bujang Kedah. Anda boleh dilihat candi Bukit Batu Pahat sebelah kiri dan tapak Lembah Bujang di sebelah kanan. Dari Lembah Bujang terdapat beberapa candi dan patung yang menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha. Pemeliharaan dan pemeliharaan tapak warisan juga memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Pemeliharaan monumen dan warisan kebangsaan merupakan salah satu cara memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda pada masa kini. Kita sedia maklum bahawa bangunan bersejarah amat penting kerana semangat patriotisme dalam kalangan remaja sejak kebelakangan ini semakin menipis dan mundur. Dalam konteks ini, bangunan bersejarah perlu dikekalkan untuk menjadi tatapan dan penghayatan generasi muda atau generasi yang akan datang pada masa depan. Sebagai contohnya, Kota Eva Musa di Melaka dan Kota Cornwallis di Pulau Pinang pada zaman sejajar dulu. Tinggal sejarah ini boleh meningkatkan generasi muda tentang segala pahit maut yang dilalui oleh pejuang nasionalis ketika kemerdekaan tanah air kita. Peribahasa Melayu, biar putih tulang jangan putih mata, sentiasa tersemat di dalam hati para pejuang negara kita pada itu. Secara tidak langsung, hal ini dapat mencilikan minda generasi muda agar sentiasa berwaspada terhadap musuh negara. Hal ini demikian kerana kuasa asing sentiasa mencari peluang untuk menjajah negara kita sekaligus berjuang bermati-matian untuk ibu pertiwi daripada dicuburi oleh kuasa asing. Oleh itu, bangunan bersejarah penting dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda bagi mempertahankan negara kita yang tercinta. Selain itu, pemeliharaan tapak warisan kebangsaan atau bangunan bersejarah memberikan teladan dan iktibar. Bangunan dan tapak warisan kebangsaan ini memberi teladan iktibar kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja pada zaman sekarang. Kita sedia maklum bahawa remaja pada hari ini perlu mempunyai kesedaran diri, terutamanya berkaitan dengan sejarah Malaysia ataupun sejarah yang terdapat di negara kita. Dengan adanya bangunan atau monumen tapak warisan kebangsaan seperti ini, sekurang-kurangnya mereka dapat menjadikan sebagai panduan hidup mereka supaya mereka tidak pergi ke laluan yang tidak baik. Sebagai contohnya, Kota Eva Musa di Melaka seperti saya yang dikatakan tadi, Kota Eva Musa merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh yang telah dibina oleh Portugis semasa zaman penjajahan mereka. Setelah mereka berjaya menakluki Melaka, dapat dijadikan iktibar kepada seluruh rakyat negara kita. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan, kelemahan pemimpin dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka ketika itu. Jadi, kita dapat melihat atau menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut serta mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku. Maka, kita dapat terus mara tanpa mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Masyarakat terdahulu tidak mempunyai senjata ataupun kubu pertahanan yang dapat mempertahankan atau mengawal mereka untuk daripada penjajah. Tetapi Portugis pada ketika itu sangat mempunyai kerjasama antara satu sama lain dan juga mempunyai kubu yang mempertahankan daripada kuasa asing ataupun daripada penceroboh.
Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara, namun kita tidak harus menjadikannya sebagai halangan untuk mencapai kejayaannya. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah silam negara. Tuntasnya, bangunan bersejarah di negara kita sememangnya dapat memberi iktibar dan pengajaran kepada generasi muda kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sembarang. Seterusnya, kita akan lihat beberapa langkah yang telah diambil oleh pelbagai pihak, iaitu kerajaan, NGO, ilmuwan dan masyarakat dalam memelihara dan memulihara tapak warisan dunia iaitu Bandar Georgetown. Salah satu harta negara dan warisan negara telah diiktiraf oleh UNESCO pada 7 Julai 2008 iaitu Bandar Georgetown yang terletak di Pulau Pinang. Baiklah, Georgetown ini mempunyai keunikan dari segi seni binaannya, rumah-rumah ibadahnya, komuniti dan seni bina warisannya yang mempunyai lebih 12,000 bangunan lama termasuklah rumah kedai, gereja, masjid, banglo, villa, pejabat kerajaan dan monumen yang selayaknya diterokai oleh semua penduduk negara. Jadinya Georgetown ini mempunyai laporan rancangan struktur Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan garis panduan ini mereka mengambil beberapa langkah yang proaktif bagi memelihara bandar untuk mengawal pembangunan dalam zon pemeliharaannya. Jadinya di Pulau Pinang yang kita ada adalah Georgetown ini perlu diteliti dan dikaji oleh semua, tidak kira apa jua bidang, sama ada sejarah, geografi. Baiklah, langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan yang merupakan pihak yang paling signifikan dalam memelihara dan memulihara Bandar Georgetown ini, mereka hendaklah menguatkuasakan undang-undang atau akta bagi menyimpan khazanah negara ini. Sebagai contohnya, kita boleh lihat banyak bangunan warisan di Pulau Pinang dilindungi di bawah Akta Sewaan 1948 dan Akta Antik 1976. Baiklah, kerajaan dan negeri agensi tempatan boleh mengambil inisiatif untuk mengenal pasti beberapa kawasan pemeliharaan di kawasan bandar untuk dimajukan kepada UNESCO sebagai lokasi warisan. Jadi sebagai contohnya, antara lokasi yang menjadi warisan yang telah diluluskan oleh UNESCO, yang pertamanya adalah seperti zon penampan yang meliputi kawasan Pengkalan Weld, Lebuh Pantai, Jalan Masjid Kapitan Keling, Lebuh Light, Jalan Perangin di bahagian tenggara dan Jalan Transfer di bahagian timur laut. Selain itu, pihak kerajaan juga mestilah menjaga dan menguatkuasakan akta ini sebaik mungkin bagi meningkatkan mutu dan kualiti khazanah negara ini. Bagi memastikan Georgetown ini kekal sebagai tapak warisan dunia yang terpelihara, kerajaan juga telah mewujudkan Georgetown World Heritage Incorporated, merupakan agensi yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 21 April 2010 dan ini merupakan salah satu usaha untuk pelihara keunggulan sejagat tapak warisan dunia UNESCO Georgetown. Jadi kiranya kumpulan ini terdiri daripada kumpulan yang profesional dan terdiri juga daripada pelbagai kaum dengan pelbagai bidang dan kepakaran dan mereka menumpukan usaha-usaha untuk mengurus dan memelihara untuk mempromosikan Georgetown ini sebagai warisan yang mampan. Jadinya kira mereka mempunyai matlamat yang tersendiri. Selain itu mereka juga telah menganjurkan beberapa program iaitu program festival penghijauan Georgetown Project, bengkel untuk kontraktor. Mereka juga menganjurkan pembersihan perkuburan, seni jalanan, arca besi. Mereka juga akan mengadakan
kronologi pengiktirafan. Mereka menyusunnya mengikut susunan yang betul. Hal ini kerana mereka ingin mengekalkan dan ingin generasi akan datang mengetahui bagaimana bandar ini kekal daripada dulu hingga ke sekarang. Kemudian ada juga Akta Benda Purba 1976. Semua bangunan warisan di Bandaraya Melaka ataupun Georgetown ini diwartakan sebagai harta budaya negara. Turut diingatkan bahawa Georgetown ini juga dikira sebagai bandar bersejarah juga seperti Bandaraya Melaka. Seterusnya, langkah yang boleh diambil oleh NGO atau badan bukan kerajaan, mereka juga bertanggungjawab dalam memelihara dan memelihara tapak warisan dunia ini kerana mereka akan melakukan pelbagai promosi atau program untuk menjadikan bandar Georgetown ini sebagai bandar yang dimasukkan dalam senarai warisan dunia, iaitu badan yang bertanggungjawabnya adalah ICOMOS, iaitu International Council on Monument and Site. Adalah badan ini akan memberi nasihat kepada UNESCO berkenaan pemeliharaan dan pengurusan warisan budaya. Seterusnya kita ada badan IUCN, iaitu International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Ini merupakan bandar turut memberi nasihat kepada UNESCO berkenaan dengan pemeliharaan dan pengurusan warisan alam semula jadi termasuk sumber galian. Balik kita boleh lihat antara badan ini juga pernah bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam menganjurkan festival Georgetown, iaitu di mana festival ini kita akan merayakan selama sebulan dan disambut kerana merupakan ulang tahun warisan dunia UNESCO iaitu pada 7 Julai. Jadi pelbagai pusat perdagangan antarabangsa akan masuk, kemudian diciptakan untuk meletakkan Georgetown ini sebagai pentas, sebagai destinasi butik antarabangsa untuk seni dan budaya. Jadi amat berperanan sekali badan NGO ini dalam mempromosikan kita punya tapak ini, iaitu bandar Georgetown ini, untuk meningkatkan lagi kualitinya dan hazanahnya di mata dunia. Para ilmuwan iaitu pihak sekolah, universiti, guru, pensyarah dan pengkaji yang menyertai bidang ilmu ini, mereka sangat berperanan dalam menyedarkan masyarakat untuk memelihara dan memelihara warisan kita. Jadi sebagai contohnya, pihak sekolah dan universiti boleh berkolaborasi dengan pusat pendidikan untuk mempromosi warisan ini, warisan kebudayaan di sekolah, dan boleh melibatkan penyertaan belia dalam program yang dianjurkan oleh contohnya di pusat-pusat budaya iaitu di Bandar Georgetown. Jadi mungkin pihak sekolah boleh membuat lawatan sambil belajar kepada pelajar-pelajar, serta pihak universiti juga boleh melakukan perkara yang sama bagi mencungkil ilmu dan memberi pengetahuan kepada masyarakat. Seterusnya, pihak guru dan pensyarah juga boleh membawa dan membimbing para pelajar untuk melakukan kajian dan mereka melihat sendiri keunikan bandar Georgetown ini. Mungkin pihak-pihak serta bahagian pelancongan, ejen pelancongan boleh menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sejarah kewujudan bandar Georgetown, sejarah pembinaannya dan pelbagai ilmu yang boleh diaplikasi oleh kesemua pelajar. Seterusnya, pengkaji juga mereka boleh mengadakan bengkel persidangan atau pameran perayaan warisan untuk memudahkan pengkaji lain membuat pendidikan. Ini kerana mungkin mereka telah mengkaji dengan lebih mendalam, mereka telah menguasai
kawasan warisan tersebut. Jadi mereka boleh menyumbangkan idea dan ilmu kepada para generasi yang muda. Jadi ini merupakan satu langkah yang baik bagi saya kerana langkah ini boleh berkesinambungan. Ilmu itu boleh dikembangkan dan ini akan membuatkan mereka lebih mencintai warisan tinggalan kita ini dan menghargainya. Lihat dengan mata sendiri. Jadi perkara ini amat penting golongan ilmuwan ini kerana mereka ini akan menerapkan semangat cinta akan warisan tinggalan khazanah kita. Yang terakhir adalah langkah yang boleh diambil oleh pihak masyarakat dan komuniti, iaitu mereka merupakan tonggak dalam menjaga dan memelihara bangunan warisan. Semua ini adalah terletak juga kepada pihak komuniti bagaimana mereka menguruskan, bagaimana mereka memelihara dan bagaimana kesedaran itu ada dalam diri setiap masyarakat untuk memelihara dan memelihara tapak warisan dunia. Sebagai contohnya, pihak ibu bapa boleh menggalakkan, menanamkan diri dalam anak-anak berkaitan dengan tapak ini, iaitu pihak media massa juga boleh mempromosikan keindahan dan keunikan Bandar Georgetown ini dan menyebarkannya kepada awam. Jadinya mereka akan menghargai nilai keunggulan sejagat tapak ini. Jadinya mereka juga hendaklah membantu dan menyokong usaha kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk memelihara dan memelihara tapak yang sangat berharga ini. Jadi sebagai contoh mereka juga boleh menyertai bengkel, menyertai dalam festival atau projek yang telah dianjurkan oleh kerajaan dan bukan kerajaan. Ini merupakan tanda sokongan kepada mereka dalam sama-sama kita menjaga dan memelihara tapak warisan yang sangat berharga ini, dan ini juga merupakan harta negara. Jadi semua pihak memainkan peranan yang penting dan perlu mengambil langkah yang kita panggil sebagai langkah yang efisien dan berkesan bagi menjaga tapak warisan dunia ini. Secara kesimpulan, tapak warisan kebangsaan dan bangunan bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan warisi. Bangunan bersejarah dan monumen juga akan memangkin jiwa generasi muda agar lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Hal ini akan membentuk masyarakat yang sensitif akan sebarang usaha untuk merobohkan dan memusnahkan tapak warisan sejarah negara kita. Sesungguhnya setiap lapisan masyarakat negara kita harus mengetahui peranan sendiri dalam pemeliharaan dan pemuliharaan tapak warisan negara. Pihak berkuasa perlulah mewartakan bangunan bersejarah yang perlu dikekalkan. Cintailah sejarah Ibu Pertiwi kita demi kemantapan perjuangan rakyat kita kerana nilai sejarah tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas.